Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Oh, Kak Nisa duduk depan hari ini. Selalu belakang tabir. Okay. Apa khabar semuanya, sihat pada pagi ni? Sihat ya, Alhamdulillah. Oh, macam tak ramai orang. Kenapa ya? Sahur tak bangun lagi ya? Ke Ustazah awal sangat hari ni ya? Terawal. Selalu 10 suku dia start hari. Cepat sangat hari sampai. Masih lagi yang baru datang. Masih lagi baru datang. Okey, so puasa semua okey hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarawih di mana? Masjid ke di rumah? Ada rumah, ada masjid ya. Ada yang sudah berpeluang bertarawih di Masjid Gufran? Sila angkat tangan. Nak tengok. Oh, bila first Ramadan? Oh, akan datang. Oh, akan datang. Oh, dia dah book dulu. Kita book dulu saja. Betul. Book dulu. Ustazah pun book dulu. Ya, Ustazah pun book dulu lah kan. Semua orang kena book dah. Tak kira je Ustazah Sakinah ke, pangkat tinggi mana. Dia kena book. Yang tak kena book ialah Imam dan Bilal. Okay. Itu tak kena book kan. Kita kena book juga Ustaz Ustazah ni. Okey, baik. Alhamdulillah ya semuanya. Hari ini kita Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita iaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa' dan salah kitab Ustazah. Ad-Da' wa Ad-Dawa' tu dah lama habis ya kat Gufran. Tahun bila habis? Tahun lepas? 2019. Betul ya. Sekarang 2021 masih lagi disebut-sebut nama kitabnya. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya impaknya begitu besar sekali dalam hidup. Ya, kitab tersebut. Kitab Fawaidul Fawaid. Okay. Hari ini kita akan sambung perbincangan kitab Fawaidul Fawaid. Di muka surat berapa? 167. Okey, baik. Kita akan mulakan perbincangan di muka surat 167. Mungkin dapat juga diberikan perhatian oleh teman-teman kita yang ikuti pengajian secara online. Kita akan mulakan pengajian di muka surat 167 bab kita yang ke-8 pada topik tamsil, kebangkitan melalui rezeki. Tamsil ni maksudnya ialah contoh, ya, perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang kebangkitan melalui sumber rezeki. Ada 3 ayat yang menjadi dasar ataupun base lah kepada perbincangan kita pada pagi ini. Kita masih lagi membincangkan surah Qaf, tapi pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan ayat yang ke-9 hingga 11. Surah Qaf ayat 9 hingga 11. Baik, di sini pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Maksudnya ayat yang ke-9 dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah
Memberi berkah ni maksudnya kita kata memberi manfaat. Ya, air yang memberi manfaat kepada hamba Allah. Daripada air itu, apa kata Allah? فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu atau melalui air itu pepohonan yang rindang. Jannat ni kebiasaannya kita terjemahkan sebagai kebun. Ya, kebun ataupun tanaman, jannatin. Bukan syurga maksudnya, tapi di situ jannat dalam konteks ayat kita di surah Qaf ayat ke-9 maksudnya pohon-pohon yang rindang atau dengan kata lain kebun-kebun. Wahabbal hasid maksudnya ialah biji-bijian ataupun bijirin lah, okey, yang dapat dipanen ataupun yang dapat bahasa lain, dituai. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Mida. Yang dapat dituai. Baik, seterusnya di situ Allah juga menyebutkan tentang pohon korma. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dan pohon korma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati tandus. Negeri yang mati tandus ni kita boleh sebut sebagai tanah. Tanah yang dulunya kering kontang, tandus, ya. Bila turun hujan, Allah pun hidupkan kawasan itu, tempat tersebut dengan air tadi. Jadi last sekali, terakhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai peringatan kepada kita, apa kata Allah? Kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Maksudnya Allah masih lagi ingatkan kepada kita tentang pertikaian yang diberikan oleh mereka yang tidak beriman dengan hari kebangkitan. Panjang ya kita bincangkan tentang orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Pada sebelum perbincangan kita yang tentang Ramadan tu, kita bincangkan tentang apa? Ingat lagi tak? Yang bab 7. Allah berikan perumpamaan tentang betapa mudahnya Allah membangkitkan orang yang mati dari kubur dengan perumpamaan penciptaan apa? Langit dan bumi, ya, langit dan bumi. Jadi pada hari ini perbincangan kita Allah berikan satu lagi contoh dari sudut penurunan air hujan. Yang mana air hujan itu dia memberikan banyak manfaat kepada kita, umat manusia. Baik, kita lihat kepada perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di bawah itu. Apa kata beliau ketika beliau membincangkan ayat yang ke-9 hingga ke-10 ini sebagai antara bentuk ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan kepada mereka yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Dijelaskan kepada kita begini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk merenungi unsur terpenting dari rezeki, makanan pokok. Makanan pokok ni maksudnya makanan asas, ya. Pakaian, kenderaan dan perkebunan mereka, iaitu air yang diturunkan. Air yang diturunkan Allah dari langit dan yang dibuat Allah penuh berkah. Jadi di sini kan sebagaimana juga yang kita bincang secara dasarnya tadi, ya. Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Allah ingatkan kepada kita supaya kita renungkan tentang satu perkara yang menjadi asas bagi sumber rezeki. Makanan asas kita, ya, kemudian disebutkan tentang pakaian kita, kenderaan dan kebun kita. Yang mana semua itu ia memerlukan kepada air. Kita boleh hidup tanpa air. Ini baru sahur pukul berapa tadi?
Tadi pukul 5 kan, 5.30 ke? 5.30 belum macam ni, 5.30. Sahur kan. Sekarang dah haus? Belum haus lagi? Oh, Ustazah dah kering dah. Ustazah kering dah, ya Allah. Hai. Tadi saya cakap dengan Ustazah Fakhrunisa, saya kata, Kak, tekak saya kering. Tak boleh minum air. Saya pun memang kena minum air sebenarnya. Saya tak boleh kering. Dia kata, kering tekaknya. Dia kering lain macam, lagi-lagi dengan cuaca kita sekarang ni kan. Cuacanya kering, panas kan. Dia betul-betul menyengat lah rasanya. Tu saya cakap, saya nak habis cepat hari ni. Boleh ya? Alhamdulillah. Dah bagi dah. Dah bagi green light. Boleh Ustazah, habis cepat. Kita pun kering juga ke depan. Walaupun kita cakap, kita pun kering juga Ustazah. Tapi kering yang dengar ni lain. Kering yang cakap ni lain. Dia lain. Dia cakap. So kita lihat gini lah ya. Air ni dia sesuatu makanan asas kita. Kita tak boleh hidup tanpa air. Sekarang ni boleh lagi lah ya, nanti sampai kita berbuka puasa okey lagi nanti. Cuba bayangkan kalau Allah kata kita ni kena puasa 3 hari berturut-turut tanpa makan dan minum. Allah semua tengok saya macam suspek. Semua tengok. Cuba bayangkan keadaan itu. Rasa-rasa boleh? Tak boleh. Itu pun kita, waktu sekarang ni pun kita rasa macam dah tak boleh dah. Kan? Kalau orang yang tak biasa, boleh ke? Semalam saya pergi metro. Bukan semalam, hari Isnin. Hari Senin Masjid Yusof Ishak. Kak Som tahulah sebab dia masuk kuliah Masjid Yusof Ishak tu pergi metro. Dah tu kita beli pinggan kan. Habis Amoy ni kata apa? Oh, tomorrow fasting lah. Cakap, fasting lah. Oh, cannot lah, mati loh. Mati lah. Gitu. Oh, I cannot mati. Cannot eat, cannot drink, mati. Cakap. Saya kata, cannot lah, can lah. Saya kata, how come you eat? How come you cannot eat and think you mati? Cannot. Wah, you can Can, saya kata. Can, of course can. Muslim can. Cakap, oh cannot lah, Chinese cannot lah. Ya ke, ada Chinese Muslim boleh aja. Saya nak cakap gitulah tapi tak faham nanti kan. Dalam hati kita, ada Chinese Muslim boleh saja. So kita lihat keadaan-keadaan tertentulah. Ada orang dia rasa dia tak boleh. Kerana sumber asas makanan itu terhenti bagi diri dia. Yang makan, minum, lebih-lebih lagi minum air tu kan terhenti pada diri dia. Jadi bagi dia macam mana ya orang Islam ni boleh puasa? Pernah terfikir tak macam mana kita boleh puasa? Entah Ustazah tak tahu kecil-kecil mak ayah kita train kita puasa mula-mula setengah hari. Setengah hari. Kak Mida dulu-dulu puasa setengah hari ke terus-terus? Setengah hari je, setengah lah Setengah lah ya. Dulu saya ingat masa kecil-kecil saya puasa. Saya ingatkan bila pukul 5 tu dah boleh makan. Siap kita ambil mi kuning tu. Mak saya masuk dapur. Hei, budak ni. Belum boleh makan lagi. Terjerit mak saya tengok saya makan mi kuning tu. Mak sedap makan. Pukul 5 kan sebab kita tengok mak dah goreng mi ni letak tepi tu kan. Orang ingat kan dah boleh makan tu. Budak-budak masa tu kan tak faham lagi tentang puasa ni. Sebab satunya ialah kita pun tak tahan juga pada masa tu. Kita nampak mi tu sedap. Mak dah goreng mi tu kan kita duduk makan sedap-sedap macam tu kan. Tapi kita nak kata ginilah. Tentang makanan asas tu tadi. Sumbernya yang merupakan air Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada umat manusia. Ia adalah sumber yang mana bila kita fikirkan tentang kepentingannya sahaja bagi diri kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Ya, ia dah menjadi satu perkara yang boleh membuat kita terfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan kepada kita di sini tentang apa? Tentang pakaian kita kan, yang mana kalau air tak ada macam mana nak basuh baju? Kan macam mana kita nak basuh baju kita? Dan juga kenderaan maksud di sini kalau pada zaman-zaman dulu ni kenderaan ni ialah selalunya binatang yang menjadi tunggangan kita kan.
Binatang perlukan air untuk dia survive. Okay? Seterusnya perkebunan, iaitu tumbuhan. Dan di sini jelaskan kepada kita ya, pada poin kita ataupun perenggan kita yang berikutnya, disebutkan kepada kita, dengan air itulah Allah menumbuhkan buah-buahan yang beraneka warna dan rasa di perkebunan mereka. Ini fokusnya pada perkataan jannatin yang ada dalam surah Qaf ayat yang ke-9 itu. Yang Allah sebutkan fa'ambatna bihi jannatin. Dengan air itulah Allah menumbuhkan buah-buahan yang beraneka warna dan rasa di perkebunan mereka, iaitu di taman-taman mereka. Dan di sini dijelaskan kepada kita yang mana buah-buahan itu ada yang warnanya putih dan ada pula yang warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning. Ini boleh kita fokuskan kepada bunga-bunga lah. Ya, tanam-tanaman yang berbentuk bunga-bunga. Dan ada yang rasanya manis dan ada pula yang rasanya masam. Boleh pula di sini kita fokuskan kepada buah-buahan yang memiliki pelbagai macam rasa. Jadi kalau kita ada kebun, jangan cakap kebun je lah. Kita kata kita ni suka gardening. Di rumah kita mungkin kita ada antara kita yang suka bertanam tanaman ya. Yang pasu-pasu lah, yang biasanya kalau kita lah rumah flat ni tak boleh nak buat garden macam kat rumah kampung. Jangan dibuat sedemikian. Kalau ada tu ialah yang community punya kan, yang dekat bawah rumah kita kan. Tapi kalau di koridor rumah kita ni kebiasaannya kita pasu lah ya, kita buat, kita letak pokok-pokok ni dalam pasu. Jadi kalau kita ni tengok pada pasu kita ni, boleh kita biarkan kita dah tanam je gitu? Tak boleh, kita kena siram. Selepas kita siram apa jadi? Ya orang kata tengok tangan Ustazah. Tengok tangan, kalau tangan kita orang kata kalau tangan dia sejuk pokok tu hidup. Betul ke? Agaknya betul lah ya, entahlah ya. Betul lah ya, agaknya betul. Kalau tak pokok ni tak hidup. Allahu'alam lah. Ini ayat-ayat seniors. Ayat-ayat seniors lah kata, oh ni tangan kau ni panas ni, kau siram-siram pokok pun tak hidup. Orang cakap gitu kan, ada orang tangannya sejuk, pokoknya hidup. Hidup tak hidup, itu lain cerita. Ya, lain cerita benda tu. Tapi yang penting sekarang kita nak kata, kalau kita ni jenis yang suka bercocok tanam tu tadi, kita lihat, apa yang berlaku pada pokok yang kita tanam? Dia tumbuh kan. Kalau siapa yang tanam pokok cili, tumbuh cilinya. Mungkin kita kata, yelah Ustazah sebab saya jaga. Sebab saya siram air. Sebab dia hidup. Cuba kita biarkan dia tak hidup. Tapi kita jangan lupa. Dia hidup ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan supaya dia itu hidup. Dia bukan pasal tangan panas ke tangan sejuk. Kalau dia tak hidup, ia bukan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan? Jadi di sini kita lihat daripada hasil siraman itu tadi. Ia menghasilkan bunga-bunga yang pelbagai warna. Buah-buahan yang pelbagai macam. Itu baru dari pasu kita. Bayangkan kalau orang yang memang dia bercocok tanam, yang ada kebun, yang mana kebunnya itu menghasilkan satu penghasilan yang begitu besar. Mereka yang tanam padi contoh kan, yang tanam pokok durian. Ada tanam pokok durian di sini? Fitri tanam pokok durian kat kampung? Tak ada. Kampung ada? Ada. Oh, Masya Allah ya. Boleh dihantar ke sini? Tak boleh ya? Daripada kampung di mana Fitri? Ada tanahnya. Masuk, boleh tak boleh masuk naik flight? Kalau boleh dia jual masuk Gufran kan. Siapa nak beli durian? Ni kebun saya ni. Fresh from my kebun.
Yalah, kalau boleh makna kita lihat di sini, dia memberikan hasil kepada kita. Ya, memberikan hasil kepada kita daripada kebun yang kita miliki. You bukan hanya sekadar memberikan tumbuh-tumbuhan itu tadi, bunga, buah-buahan, tetapi ia memberikan sumber pendapatan kepada orang yang memiliki kebun yang besar. Rezeki. Sebab tu Allah kata di sini dalam ayat ini, ia menjadi sumber rezeki. Rizqan lil ibad. Nampak ya pada ayat di situ, rizqan lil ibad. Sebelum kita masuk kepada ayat tentang pokok kurma itulah, ya, pada ayat ke-10 Allah kata apa? Ia adalah sumber rezeki kepada hamba. Sebab itu kalau kita rujuk pada muka surat yang ke-168-nya di sini, Allah menjelaskan semua itu berikut ragam dan jenisnya. Allah juga menumbuhkan dengan air pelbagai biji-bijian, iaitu bijirin lah ya, dengan jenis, warna, manfaat, macam, ciri, bentuk dan ukuran yang berbeza antara satu sama lain. Ini fokusnya pada wahabbal hasid. Masih lagi ya ayat 9 pada ungkapan kata Allah wahabbal hasid. Dan kita ada beras, kita ada gandum, barley, oats. Ni semualah dipanggil sebagai biji-bijiran yang pelbagai macam. Selanjutnya, Allah menyebutkan perihal pohon kurma secara khusus. Allah ada sebutkannya tentang pokok kurma secara khusus. Dalam ayat yang ke-10, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Yang Allah ceritakan tentang tingginya, sifatkan bagaimana tingginya pokok kurma, mayangnya yang tersusun, ya, semua ini disebutkan sebagai alasan tidak lain kerana di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan petunjuk yang jelas bagi seseorang yang mahu merenungi ayat berikut. Fa-ahya bihil arda ba'da mautiha. Di sini Imam Ibnul Qayyim didatangkan kepada kita dengan satu lagi ayat, iaitu dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-5, fa-ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Iaitu untuk semua jenis tanam-tanaman tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, di situ ada 3 jenis tanam-tanaman daripada sumber air yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Satu tadi Allah sebutkan tentang kebun. Kedua, bijirin tadi kan? Okey. Ketiga ialah pokok kurma. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita dengan contoh saja di sini. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Hasil daripada sumber air yang Allah turunkan dari langit tersebut, ada banyak manfaatnya kepada manusia. Namun dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk fikirkan 3. Satu, kebun. Ya, kebun yang kita miliki. Ataupun tanam apa jualah ikut konteks masing-masing. Okey. Kemudian 2, biji-bijiran lah, atau biji-bijian, bijirin lah, macam beras yang kita makan. Dia terhasil, jika dia tak boleh terhasil tanpa air, kan? Gandum contohnya, oats yang kita makan, ya, apa-apa bentuk bijirin. Seterusnya yang ketiga ialah pokok kurma. Sama juga keadaannya. Daripada sumber air itulah yang menyebabkan kita dapat makan kurma, yang mana kurma itu memiliki banyak khasiat dan manfaatnya kepada manusia. Sehingga ia menjadi antara makanan sunnah kita ketika di bulan Ramadan, ya, yang Nabi SAW anjurkan untuk kita makan. Baik, seterusnya di sini, oleh sebab itu pula, ya, dijelaskan kepada kita, masuk ya pada ayat yang ke-11 ya di sini. Oleh sebab itu pula, dia, iaitu Allah, mengaitkan
hal itu dengan firman-Nya. Pada lafaz kadzalikal khuruj, seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Maksudnya sebagaimana dikeluarkannya buah-buahan, makanan asas dan biji-bijian dari bumi ini. Mudah kan kita nampak daripada air yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala keluarkan pelbagai macam sumber lain yang memberi kepentingan dalam kehidupan kita. Makanan yang pelbagai macam daripada air itu tadi. Dengan mudah. Ia tak sukar untuk Allah. Sehingga ia menjadi sumber rezeki untuk kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan bukan kita sahaja. Binatang ternak kita memerlukan, haiwan yang ada di atas muka bumi ini perlukan air. Tumbuh-tumbuhan perlukan air. Setiap sesuatu yang memiliki kepentingan terhadap air itu tak boleh diteruskan penghidupannya ataupun kelangsungan hayatnya tanpa air. Dan hal itu mudah untuk Allah dengan hanya apa? Menurunkan air dari langit. Sebab tu awal sekali Allah kata وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, dan kami turunkan dari langit air yang memberi manfaat, air yang memberi berkah. Kenapa disebut air yang memberi berkah? Kerana ia memberi banyak manfaat, bukan hanya kepada manusia, tetapi setiap yang hidup di atas muka bumi ini. Lalu dikatakan beginilah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudah melakukan semua itu, pasti Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk bangkitkan orang yang telah mati di dalam tanah. Ya, sebab dia kata kadzalikal khuruj. Dikatakan perbandingan dan contoh seperti ini di dalam Al-Quran telah kami terangkan di beberapa pembahasan dalam kitab Al-Ma'alim. Maknanya dia suruh kita rujuk kitab yang lain, iaitu kitab Al-Ma'alim. Di dalam buku itu kami meletakkan rahsia-rahsia dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik darinya. Okey, baik. Begini saya nak bawa perbincangan ini luar sedikit daripada konteksnya. Jika kita nak kuatkan perbincangan ini, sebelum itu, cuba rujuk dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-39. Ya, surah Fussilat ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okay, mungkin siapa yang ada apps Al-Quran boleh buka surah Fussilat pada ayat yang ke-39. Allah ingatkan kepada kita secara jelas di dalam surah itu tentang bagaimana air yang Allah turunkan dari langit memberikan manfaat kepada kita sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata dalam ayat ini, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Okey, surah Fussilat ayat 39. Pada ayat ini Allah ingatkan kepada kita sama sebenarnya sebagaimana dalam surah Qaf pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 itu tadi. Tapi ayat ini diringkas, lebih kita kata padat apa yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Allah kata dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi kita bincangkan daripada ayat 9 hingga 11 dalam surah Qaf tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah turunkan air hujan, daripada air hujan itu ia memberikan manfaat yang begitu banyak kepada manusia.
Antaranya ialah menghasilkan sumber makanan asas kepada kita. Pada ayat ini Allah tegaskan bahawa itu adalah tanda kekuasaan Allah. Okey? Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah kata kepada kita, annaka taral arda khashi'atan. Engkau melihat bumi kosong, sepi, dalam keadaan kering dan tandus. Kemudian apa kata Allah? فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Maka apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya serta suburlah tanamannya. Bukankah itu yang berlaku kepada isteri Nabi Ibrahim, Hajar radhiyallahu an? Apa berlaku Fitri kepada Hajar? Ya, Nabi Ismail. Okey. Apa dia? Nabi Ibrahim tinggalkan dia di mana? Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar di tanah yang kering kontang. Pada masa itu memang ditinggalkan bersama dengan Hajar dengan bekalan, makanan dan minuman. Tapi habis bekalannya. Punca penyebab kepada Hajar cari makanan ialah apabila Nabi Ismail mula menangis. Kelaparan. Sebab makanan dah kehabisan. Itu yang menjadi penyebab dia cari di kawasan yang tandus itu makanan. Mana dia boleh dapat makanan tu? Yang menjadi penyebab dia naik Bukit Safa dan Marwah. Akhirnya apa yang Allah takdirkan? Allah berikan kepada dia dengan air Zam-Zam. Nampak ya? Air. Allah tak berikan dia dengan pokok korma. Allah berikan pada dia dengan air Zam-Zam. Keluar air daripada tanah untuk memberikan kelangsungan kehidupan kepada mereka berdua. Yang akhirnya kita lihat Makkah sekarang ini bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Dulu tanah yang kering, tandus, tak ada apa-apa Makkah tu. Manusia pertama yang hidup di situ Hajar dan Nabi Ismail. Manusia pertama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan air. Daripada sumber air itu datang manusia bertempat di situ, diam di situ, tinggal di situ, yang akhirnya Makkah Al-Mukarramah sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah. Ia bukan lagi sebuah tanah yang kering kontang dan tandus. Ini kekuasaan Allah. Allah boleh turunkan air dari langit. Allah juga boleh keluarkan air dari bumi. Adakah itu mustahil bagi Allah? Tidak. Sebagaimana kisah Hajar radhiyallahu anha itu tadi. Dan di dalam ayat ini, surah Fussilat ayat yang ke-39, bila kita fikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, Allah kata apa? Innallazi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sebab itu saya kata ayat ini dia menguatkan surah Qaf ayat 9 hingga 11 tadi, kerana Allah sebutkan tentang bagaimana Allah berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Lalu Allah katakan kepada kita, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lihat ya perumpamaan yang Allah berikan. Sesuatu yang mati kemudiannya Allah hidupkan. Ya, sesuatu yang mati kemudiannya Allah hidupkan. Kita mati nanti Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan.
Mustahil tidak mustahil. Sebagaimana tanah yang kering kontang yang sebenarnya mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan hujan atau Allah keluarkan air daripada buminya, akhirnya dia jadi hidup. Allah boleh buat hal itu dengan mudah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk bangkitkan kita daripada alam kubur kita itu. Jadi mudah analoginya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mudah. Namun, sebagai kesimpulan pada perbincangan kita pada pagi ini, saya nak bawa tentang bagaimana air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ciptakan kepada kita, ia bukan semata-mata mampu memberikan sumber kehidupan kepada umat manusia. Tetapi air juga boleh memberikan sumber pahala kepada manusia. Ya, daripada air ini kita boleh beramal ibadah. Daripada air itu dia mampu memberikan sumber pahala pada diri kita. Pernah dengar kisah seorang lelaki yang kehausan, lalu dia jumpa perigi, dia turun perigi itu, dia minum air. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang lelaki. Dia jalan, kemudian dia begitu haus sekali. Dia nampak ada perigi. Dia turun perigi itu. Dia ambil air, dia minum. Hilang dahaga dia. Bila dia keluar daripada perigi tersebut, dia nampak seekor anjing. Biasa dengar kisahnya? Ya, dia nampak seekor anjing. Apa anjing ni buat? Anjing itu dia jilat tanah. Sebab apa? Dia haus. Lelaki ini bila dia nampak anjing yang kehausan, dia nak hilangkan haus, rasa haus tu, anjing tu dia jilat-jilat tanah tu. Sebab dia nak bagi basah lidah dia kan. Anjing begitu ya keadaannya. Bijak. Lelaki ini kata apa? Tadi aku sama macam anjing tu. Aku haus. Maknanya dia letakkan situation dia, keadaan dia sama macam anjing tu tadi. Kehausan, rasa macam nak mati dah, tak ada air tadi kan. Akhirnya jumpa telaga, aku minum. Anjing ini juga dia sama seperti aku dalam keadaan yang haus. Apa lelaki ini buat? Dia turun, masuk ke dalam perigi itu dengan sepatu dia untuk dia ambil air tu. Apa dia buat? Dia letakkan sepatu tu di mulut dia. Sebab nak naik ni kalau pegang macam mana kan? Dia nak naik tu, sepatu tu kan letak di mulut. Jadi dia nak naik guna tangan dia. Jadi Nabi kata apa? Lelaki ni dia macam kemam begitulah. Letak sepatu dekat bibir ni kan. Dia bawa naik, dia bagi anjing itu minum. Nabi SAW kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepada lelaki itu. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala menerima ia sebagai amal dia. Kerana dia memberi minum anjing yang kehausan itu tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Nampak ya? Dia menjadi ibadah daripada air itu tadi. Hanya dengan memberi minum. Para sahabat ketika dia mendengar kisah itu, mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah kalau kita ni buat baik kepada haiwan, kita akan dapat pahala? Sebab lelaki itu tadi Nabi kata, Allah terima amal ibadah dia, lalu Allah Subhanahu Wa Taala, maksud saya amal ibadah dia ialah yang memberi minum tadi ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Jadi persoalan sekarang, kalau kita buat baik pada haiwan tu, adakah ia boleh mendatangkan ganjaran bagi diri kita? Nabi kata, na'am. Kerana bagi setiap hati yang basah, ia memiliki pahalanya. Maksudnya untuk setiap sesuatu yang hidup. Hati yang basah ni maksudnya sesuatu yang hidup.
kita buat baik kepada sesuatu yang hidup, ia akan memberikan pahala dan ganjaran bagi orang itu. Jadi di sini ya kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan air bukan semata-mata sebagai sumber untuk kita hidup, tetapi dari air itu kita boleh buat perkara-perkara yang baik yang akhirnya menghapuskan dosa kita. Sebab itu, di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi memberikan analogi tentang air ini yang mampu untuk memadamkan api. Nabi memberikan satu perumpamaan tentang pahala ataupun keutamaan orang yang bersedekah. Nabi pernah memberikan satu pesanan kepada seorang sahabat yang bernama Muaz ibn Jabal. Nabi kata kepada Muaz ibn Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Tidakkah engkau pernah aku tunjukkan kepada engkau dengan pintu-pintu kebaikan? Jadi di sini Nabi SAW beritahu kepada Muaz tentang pintu-pintu kebaikan. Pertama, Nabi kata apa? Siapa ingat hadisnya? Tak pernah dengar ke tak ingat? Tak apa, lambat. Okay. Pertama Nabi sebutkan as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Okay, ini pintu kebaikan kita yang pertama. Nabi tunjukkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Pertama, Nabi sebutkan puasa itu dia menjadi perisai kepada seseorang. Lalu yang kedua, Nabi kata apa? Was-sadaqah. Yang kedua, tentang pintu sedekah. Bukan pintu, pintu sedekah. Sedekah. Nabi sebutkan dalam hadis ini, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul narul ma'. Api, macam mana saya nak terjemah ni? Itulah, nak terjemah kan ni, nak cuba terjemah ni. Sedekah itu dia mampu menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api. Begitu. Nabi berikan perumpamaan. Air itu fungsinya apa? Ya, di sini analoginya Nabi gunakan air yang boleh menghapuskan ataupun memadamkan api. Dosa kita begitu. Dia boleh dipadamkan dengan sedekah kita. Seterusnya yang ketiga, Nabi sebut solat di pertengahan malam. Okey, jadi ada 3 pintu kebaikan yang Nabi SAW sebutkan ataupun Nabi ajarkan kepada sahabat baginda yang bernama Muaz ibn Jabal. Nabi kata satu, puasa sebagai perisai kita. Okey. Kedua, tentang sedekah yang boleh menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api, memadamkan api. Dan yang ketiga, solat di pertengahan malam. Keadaan orang yang bersedekah. Saya nak masuk pada nombor 2 ini. Sebab contoh yang Nabi berikan ialah berkaitan dengan air itu tadi. Bila Nabi kata, sedekah ini dia memadamkan dosa kita. Umpama air yang memadamkan api. Betapa pentingnya orang yang sentiasa berusaha untuk bersedekah di jalan Allah. Yang boleh kita jadikan ia sebagai antara amalan untuk kita istiqamahkan sepanjang hayat kita.
Di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita, ia adalah pintu kebaikan. Pertama, ia bukan sahaja mampu untuk menghapuskan dosa kita, tetapi ia juga boleh membantu orang lain. Ia boleh membantu orang lain. Sebab itu ia jadikan sebagai burhan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan was-sadaqatu burhan, dan sedekah ini ia adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan bagi orang yang beriman kepada Allah. Kita kalau banyak duit bukan senang ya kita ni nak sedekah. Orang yang banyak duit bukan senang nak sedekah, apatah lagi orang yang tak banyak duit. Dua-dua je jadi ujian. Senang ataupun tidak. Dia jadi ujian kepada kedua-dua kategori manusia itu. Yang kaya dan yang miskin. Kita kalau tak ada duit nak sedekah pun kita fikir. Ada duit sedekah pun fikir lagi. Ada duit sedekah pun fikir lagi. Fikir lagi nak sedekah ke tidak. Padahal duitnya ada tu. Okay? Kalau yang tak ada duit tu fikir-fikir lagi tu bolehlah. Sebenarnya kita nak kata sedekah ni tak ada amount yang ditetapkan. Asalkan kita ikhlas. Dan sedekah tu ada pelbagai macam bentuk. Saya ingatlah ya. Saya nak ceritalah tentang arwah abah saya. Saya rasa mungkin ada orang pernah dengar cerita ni. Arwah abah saya ni, dia memang suka bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia, ringankan siksaan kubur atas dia. Tapi yang banyak saya belajar tentang arwah abah ni, dia suka bersedekah. Sedekah dia bukan bentuk duit tau. Abah saya ni dia suka pergi masjid Kampung Siglap. Dia suka. Mungkin sebab dulu dia kerja security di kondominium yang berdekatan dengan tempat itu. Jadi dia kalau nak menzahirkan rasa kesyukuran dia, nanti dia suka beli murtabak dekat Hari Yasin. Dia akan letak di masjid. Itu sedekah sebenarnya. Yang kita rasa, bagi orang makan, nampak ya, bagi orang makan, itu sedekah, bentuk sedekah. Sebab tu saya kata sedekah ni dia ada pelbagai macam bentuk. Untuk kita jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan kita. Jadi itu banyak saya belajar. Itu juga pesan beliau kepada saya lah, berdasarkan kepada hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan. Pernah saya ni susah dalam hidup. Tapi Abah ingatkan saya satu perkara. Banyakkan bersedekah. Abah tak cakap banyak. Abah tak kata sabar. Abah tak kata dengan saya banyak baca Quran ke. Tapi satu benda yang Abah pesan, Abah kata apa? Setiap kali mengajar di masjid tu, sebelum balik tu, letak duit dekat tabung masjid. Sebab saya kerja hari-hari kan, di masjid. Lepas balik kuliah tu, letak duit dekat tabung. Allah akan bantu kakak. Itu pesan Abah pada saya. Jadi kita nampak beginilah ya. Ia amalan yang bila dilaksanakan penuh keikhlasan kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Sebab itu Nabi kata apa tadi? Was-sadaqatu burhan. Sedekah ni dia adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Dia bukan tentang semata-mata kita rasa kita nak senang, kita nak Allah keluarkan kita daripada masalah. Bukan begitu. Tapi lah bagaimana keredaan kita dengan harta yang kita miliki. Sebab itu Allah jadikan ia sebagai antara amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Saking saya kata, Abah ni dia suka sangat bersedekah. Itu menjadi amalan dia yang terakhir. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Permintaan dia yang terakhir pada saya ialah belikan air mineral, letak di masjid bagi jemaah solat tarawih minum. Masa tu dia sakit di hospital. Dia tak dapat tarawih.
Jadi dia nak sangat tarawih. Abah saya ni antara yang insan saya kata apa? Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Yang mana hati seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid. Suka solat berjemaah. Suka sangat dengan masjid. Sebab tu dia pun suka saya mengajar di masjid. Kadang-kadang masa dia sihat, masa saya mengajar kuliah maghrib, dia selalu ikut saya. Cuma dia tak duduklah dalam kuliah sebab saya mengajar untuk muslimat kan. Dia tunggu saya di dewan solat sambil dia tunggu solat isyak. Dia suka sangat dengan masjid. Jadi permintaan terakhir dia kata, masa tu dia cakap dengan saya, Ina, macam mana abah nak hantar air dekat masjid? Nak bagi orang minum. Boleh beli tak? Terus saya kata, tak apa bah, nanti kakak order dekat Redmart. Nanti biar mereka hantar saja di masjid. Saya kata gitu. Keesokannya dia masuk hospital. Ya. Walaupun dia di rumah, dia tak mampu lah untuk pergi ke masjid sebab keadaan dia yang tak mengizinkan. Keesokan harinya masuk hospital. Jadi masa saya pergi hospital tu, saya tunjukkan pada dia lah. Air tu dah sampai, kita dah letak di masjid. Orang kata, oh Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia senang hati dia. Maknanya dia rasa relief lah, ya Allah. Sampai hajat dia tu. Dia keluar hospital beberapa hari setelah itu. Seminggu sebelum Hari Raya, Abah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dalam keadaan setelah solat asar. Tapi kita lihat beginilah ya. Bagaimana amalan sedekah itu, kalau dia menjadi satu amalan yang kita biasakan, kita akan bawa dia sampai ke akhir hayat kita. Kan? Mudah-mudahan kalau kita istiqamahkan, sebab tadi saya kata, kalau kita banyak istiqamahkan menjadi satu amalan kita kan, dia jadi penghapus dosa kita sebagaimana air yang memadamkan api. Api itu begitu panas sekali. Dia boleh merosakkan, dia boleh membakar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan air antara sifatnya untuk memadam. Memadam kepanasan, memadam kerosakan yang disebabkan oleh api. Begitulah amalan sedekah kita. Yang Nabi analogikan dengan air Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu tadi. Sedekah yang ikhlas kerana Allah kita lakukan tersebut. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Itulah yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Dalam sebuah riwayat, Aisyah kata apa? Nabi adalah orang yang paling pemurah. Tetapi bila bulan Ramadan, Nabi adalah orang yang paling pemurah. Nampak ya? Masa bulan Ramadan, Nabi dah memang orang yang paling pemurah. Tetapi dalam keadaan Nabi yang sebelum masa bulan Syakban, bulan Rajab, bulan Muharram, Nabi memang orang yang suka bersedekah. Namun bila datangnya bulan Ramadan, Nabi lebih menggandakan amalannya yang suka bersedekah. Dan kita bincangkan pada minggu lepas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana ianya bila kita lalui dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, dia akan menjadi antara sebab kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara caranya ialah bila kita banyak bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dalilnya hadis yang baru saya bacakan tadi. Ia adalah penghapus dosa yang menjadi penyebab kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan nikmat air yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah juga doa yang kita panjatkan setelah kita berbuka puasa. Apa yang kita ucapkan? Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tentang air sebenarnya. Ketika kita berbuka puasa, kita buka puasa, first kali kita masukkan air kan? Bukan kurma ya, air. Sunnahnya, kita minum air. Bismillah, baca bismillah, minum air. Lalu kita baca doa, dhahabaz zama'u, telah hilanglah rasa dahaga. Nampak fokusnya pada air. Telah hilanglah rasa dahaga, wa batallatil uruq, basah tekak kita ni. Wa thabatal ajr, telah tetaplah pahala tu di atas keletihan kita yang berpuasa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan ganjaran pahala. Insya-Allah pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Tapi yang penting kita lihat dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, pertama sekali setelah kita berbuka puasa itu ialah tentang air yang masuk di tekak kita ni, yang membasahi tekak kita. Nampak? Air itu bukan semata-mata sumber asas makanan bagi seseorang, tapi dia adalah part ataupun sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah. Maknanya penciptaan air itu bukan calang-calangnya. Nampak? Air je, hujan biasa. Kita hujan pun kita marah. Sebab kain tak kering. Hujan kita marah tu. Sebab tu bila hujan ni kita baca apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Moga Allah berikan hujan itu satu yang bermanfaat pada kita. Kerana air ia memberi manfaat pada diri dan juga pada amal ibadah kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatannya kepada kita semua untuk terus-terusan beramal ibadah pada minggu-minggu yang berikutnya di bulan Ramadan. Jadi saya tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.